Dia kecewa lah kan. Roboh pula kemah kami ni semua. Takkan kerajaan mengaku yang Sabah ini rakyatnya miskin. Di mana kami nak mengadu? Apa yang berlaku pada Melayu di Perak perlu dijadikan iktibar. Tanah milik lebih 100,000 lot kampung tersusun, 47,000 lot tanah kampung baru dan kampung adat dinafikan hak. Tetapi kilang simen milik kroni Perak Hanjung atau YTL dianugerahkan lebih 200 ekar tanah milik Rezak Melayu di Padang Rengas, Kuala Kangsar. Ditambah pula keseluruhan Teluk Rupiah tergadai kepada rakyat asing. Rampasan kuasa oleh UMNO BN di Perak sangat jijik dan memalukan. Kedaulatan undang-undang negeri dipermain-mainkan. Dewan Negeri Perak tidak ubah seperti gelanggang sarkis sehingga speaker yang dimuliakan diseret keluar dalam keadaan hina. Kejayaan peneroka memperjuangkan nasib mereka di mahkamah membuktikan pemerintah sedia ada telah menyimpang jauh menipu rakyat. UMNO BN terpaksa mengalah apabila 354 peneroka Felda Kemang 3 Tanah Merah Kelantan diberi pampasan ganti rugi berjumlah 11 juta ringgit oleh Mahkamah Persekutuan pada 26 Ogos 2010. Kenyataan Najib Tun Abdul Razak bahawa ia kesilapan teknikal kerana ketidakhadiran panel guaman Felda adalah satu penghinaan kepada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan yang telah membuat keputusan berasaskan penghujahan peguam plaintif yang turut mengemukakan para saksi. Adalah jelas apa yang diputuskan mahkamah selari dengan realiti yang sedang dihadapi oleh peneroka berpuluh tahun lamanya di semua 70 kilang kelapa sawit. Penipuan ini bukan dilakukan individu tetapi sengaja diprogramkan untuk mengaut keuntungan mudah berjuta ringgit setiap bulan. Rakyat Sabah pula masih dihimpit kemiskinan. Walaupun Sabah kaya dengan minyak, kayu balak dan kelapa sawit, rakyatnya ternyata masih merempat di negeri sendiri. Kekayaan dibolot oleh pemimpin kerajaan UMNO BN, sedangkan rakyat dilihat hidup susah dengan kemudahan asas yang tidak sempurna. Negeri kaya, yang miskin rakyatnya. Dan yang kaya juga pemimpinnya. Laporan Bank Dunia itu yang betul. Dimajukan bandar yang dulu dengan bangunan yang mencakar langit. Tetapi di luar bandar orang mesti merimpat. Takkan kerajaan mengaku yang Sabah ini rakyatnya miskin. Kenyataan balik-balik dikata sampai ujung tahun ini semua sudah keluar dari kemiskinan. Apa kaya? Kita ada minyak, ada kayu balak, ada kelapa sawit kaya, tapi rakyat yang miskin, pentadbiran yang tidak betul. Kekejaman terus berlaku di Kampung Berembang, Selangor. Rumah-rumah yang didirikan rakyat miskin diroboh dan dimusnahkan tanpa belas kasihan atas arahan kepimpinan terdahulu yang tamak dan zalim. Kononnya untuk memberi keselesaan tempat tinggal yang lebih sempurna, tetapi dibiarkan merana bertahun-tahun tanpa memikirkan kepayahan dan kesusahan penduduk. Dan saya percaya
percayalah makcik pada saya. Saya takkan buat yang tak. Saya baiklah kan. Jadi kita ni percayalah satu kita orang pun nak bila kita orang dah cakap dia cakap macam tu. 3 kali dia cakap masing-masing nak keluar pun dia cakap makcik percayalah pada saya akan tolong. Tapi sebab tu inilah kejadian. Nak kata nak tolong kita ada roboh. Mungkin dia kata tolong nak roboh, percaya kat dia nak roboh. Tak tahu mati. Hari Jumaat tu diorang datang roboh. Hari Jumaat tu hari apa makcik tak lupa juga hari Jumaat. Tu hari Senin tu diorang roboh semua orang makcik. Lepas tu makcik ni lagi nak buat tak ada nak buat juga kalau katakan pasal api air ada kan. Nak buat juga kat sini. Datang yang jadi tumpul nak buat mula je pasal ada roboh pula kemah kami ni semua. Sudah jadi tumpul macam buat lembanan api tak ada air tak ada. Tapi orang kata boleh teruskan juga. Tak apalah anggota rombongan ni jadi bulan terjun ni buat kendurinya. Sampai ni tahap yang macam ni saya pun dah kecewa lah kan, kalau boleh, sebab saya dah cuba dah berbagai-bagai pihak daripada pihak kerajaan sampai ke Menteri Besar pun saya dah jumpa, dekat SUK saya dah jumpa, dekat Menteri Ongkating saya dah jumpa. Jadi di mana kami nak mengadu? Usaha rakyat untuk memperbetulkan kesilapan dalam sistem pendidikan PPSMI ditentang dan dikekang polis dan unit simpanan persekutuan yang menjadi alat propaganda UMNO BN. Perjuangan mengembalikan hak air kepada rakyat Selangor juga disanggah oleh pusat yang mahu melindungi kroni dalam pengurusan air. Pancutan air asid dan tembakan gas-gas pemedih mata digunakan terhadap rakyat yang berhimpun dan berarak secara aman untuk menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong dari Masjid Negara ke Istana Negara. Kesengsaraan, kesedihan dan kebimbangan rakyat akhirnya mendapat perhatian. 3 tahun Pakatan Rakyat mentadbir rakyat di Selangor, Kedah, Pulau Pinang dan seketika di Perak mendapat layanan setimpal. Sementara Kelantan terus ditadbir dengan gah dan bermaruah. Kalau di Perak, hak milik tanah penduduk dinafikan. Di Selangor, lebih 100,000 hak milik yang dipohon lebih 20 tahun lalu sedang dalam proses penyampaian secara berperingkat. Menjelang akhir tahun depan, kesemua mereka akan menerima geran hak milik masing-masing. Gembira lah sebab dia sudah tunggu 20 tahun ni keadaan ni dia sudah tunggu 20 tahun. Sana pun Surabaya lah yang ambil sekarang lama biar tak ada ambil sekarang ambil pun Surabaya lah. Sudahlah. Okeylah. Masalah penduduk di Kampung Berembang, Ampang, Selangor juga berjaya diselesaikan.
Penduduk berasa lega dan senyuman mula terukir apabila diberi jaminan masalah yang dihadapi akan segera diselesaikan. Tapi alhamdulillah bila masuk pilihan raya ke-12 pada 2008 bulan Mac, jadi kita punya nasib tu berubah. Alhamdulillah, kerajaan yang baru ada janjikan kita dan bagi kita perumahan. Jadi nama kita yang blacklist tu ada balik. Jadi kita pun rasa kami bersyukurlah pada kerajaan baru kerana bagi kami penempatan yang sebelum ni kami tak dapat, tapi kami dah dapat. Alhamdulillah. Dekat ada pegang, dia pegang kita orang kepada dia orang kata dia orang bagilah, kita orang cuma adalah surat cuma dia bagi untuk rumah ni kan. Dia tolong 68 orang ni akan dia bagi kat sini rumah ni. Kerajaan Negeri Pulau Pinang sememangnya amat memandang tinggi corak pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, seorang pemimpin Islam yang adil dan berjiwa rakyat. Corak pemerintahan ini diterapkan dalam pentadbiran kerajaan negeri, termasuk mengembalikan tanah yang dirampas oleh pihak penguasa, mengurangkan bebanan cukai, menitik beratkan kebajikan rakyat miskin, melayan rakyat dengan penuh adil tanpa mengira pangkat atau keturunan, dan menumpukan perhatian terhadap pendidikan. Antaranya para hufaz yang berjaya mencapai tahap disegani dan tinggi dalam ilmu agama, khususnya penghafalan Al-Quran, diberi sumbangan oleh kerajaan negeri sebagai satu pengiktirafan dan penghargaan. Kerajaan negeri prihatin terhadap pertumbuhan institusi tahfiz Al-Quran dan akan terus memberi galakan sejajar dengan kepentingan dan kehendak semasa. Sepanjang 2010, Pulau Pinang berjaya melahirkan 40 hufaz dan merencana program satu keluarga satu hufaz. Kalau dulu pekerja estet atau pekerja ladang dipinggirkan, tetapi selepas mengambil alih pentadbiran negeri, Pakatan Rakyat Selangor telah mengurak langkah memperbaiki kehidupan keluarga pekerja ladang. Selain bantuan buku teks, kelas tuition dan penempatan yang lebih selesa, kerajaan negeri juga menyediakan bantuan bas sekolah secara percuma untuk anak-anak pekerja ladang. Selangor juga telah meletakkan kepentingan dan hak rakyat sebagai satu keutamaan. Justru agenda merakyatkan ekonomi Selangor telah direncanakan untuk mengagihkan kekayaan negeri kepada seluruh rakyat menerusi skim mesra usia emas, tabung warisan anak Selangor, hadiah anak masuk universiti, pengagihan hasil galian seperti pasir dan bantuan menyelesaikan masalah sosial. Sehingga September lalu, Selangor telah membelanjakan lebih 300 juta ringgit untuk menyalurkan 20 meter padu air percuma kepada lebih 1.5 juta pengguna meter individu. Selangor akan terus memastikan harga air tidak dinaikkan menerusi program pengambil alihan pengurusan air Selangor daripada syarikat-syarikat konsesi air iaitu Syabas, Abbas, Splash dan Puncak Niaga. Setelah lebih 20 tahun ditadbir oleh Menteri Besar Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, Kelantan memperlihatkan sebuah kerajaan yang bebas daripada noda rasuah dan penyelewengan. Ia diakui sendiri oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia dirasai sendiri oleh golongan peniaga yang menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi negeri Kelantan. Pemahaman kesedaran Islam telah meningkat dari semasa ke semasa. Dan hari ini produk baru yang kita tunjuk pada rakyat Kelantan khasnya dan Malaysia amnya, bahkan dunia seluruhnya, bahawa Islam mempunyai sistem ekonomi dia sendiri. Rakyat terus dikelirukan dengan laporan-laporan akhbar arus perdana yang tidak adil dan berat sebelah. Contoh yang jelas, apa yang berlaku sewaktu banjir di Kedah baru-baru ini juga diputar belitkan. Sebenarnya kerajaan negeri Kedah telah turun padang untuk membantu mangsa banjir.
Malah, kerajaan negeri menyalurkan bantuan kepada semua mangsa tanpa diskriminasi. Bantuan awal disalurkan melalui pelbagai agensi negeri seperti Majlis Bandaraya Alustar, Pejabat Daerah Kubang Pasu dan Pokok Sena, Jabatan Kebajikan Negeri dan juga ke bawah Duli Sultan Kedah. Kerajaan Negeri Kedah telah meningkatkan peruntukan daripada RM600,000 kepada RM2 juta bagi membantu mangsa banjir yang berada di tempat pemindahan tidak termasuk sumbangan zakat melebihi RM500,000. Pakatan Rakyat telah mencipta sejarah dengan pelancaran dasar bersama dalam Konvensyen Pakatan Rakyat yang pertama pada 2009 dan kini pelancaran buku jingga yang menggariskan perincian dasar dan langkah dasar bersama dengan slogan Ubah Sekarang. Dia kecewa lah kan. Roboh pula kemah kami ni semua. Takkan kerajaan mengaku yang Sabah ini rakyatnya miskin. Di mana kami nak mengadu?